Dan di sinilah Rasulullah dipertontonkan dengan gambaran-gambaran pelaku-pelaku daripada amalan-amalan manusia, balasan. Mula-mula Nabi tengok apa? Nabi tengok orang duk tanam, bercucuk tanam. Kemudian baru habis tanam, start keluar dah. Menuai, habis menuai keluar lagi, menuai keluar lagi. Ni balasan untuk siapa? Balasan untuk siapa ni? Untuk manusia-manusia yang berjihad pada jalan Allah. Berjihad fi sabilillah. Nabi pi lagi tercium bau aroma yang cukup wangi daripada perkuburan Masyitah. Siapa Masyitah? Tukang sisir Firaun bersama dengan ahli keluarganya, suami dan anak-anak yang mereka mati dulu kerana mempertahankan akidah di hadapan penguasa yang zalim dan pernah mengaku sebagai Tuhan. Nabi jumpa manusia yang ambil batu ketuk atas kepala, pecah kepala, elok balik, ambil batu lagi, pam lagi, elok, ambil batu lagi, pam lagi. Ni untuk dosa apa? Orang yang atas dunia dulu, dia tak pernah nak letakkan dahi dia sujud, tunduk pada Allah. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan solat. Anda nak try boleh. Lepas pada ni tinggal semayang isyak, tak payah semayang isyak. Balik nanti cari batu ketui mana-mana, ambil atas kepala. Try. Semayang isyak saja. Aku tinggal semayang isyak, ambil batu, pecah. Berani buat hak tu, beranilah. Tanggung hak Allah nak bagi. Satu kumpulan lagi yang Allah tutup kecil, depan kecil, belakang. Hak depan sikit, hak belakang sikit. Dalam keadaan berbogel, dihalau seperti binatang, makanan dia batu-batu dan bara dari neraka Jahannam. Inilah balasan orang yang tak mau bayar zakat. Jumpa lagi duk berenang dalam sungai darah. Di tepi sepanjang lorongan sungai tu orang duk baling batu. Inilah gambaran orang yang makan harta riba. Jumpa lagi orang yang diberikan dua hidangan, satu daging hak elok, satu daging hak mentah dan busuk, tapi duk berebut hak mentah dengan busuk ni lah. Ini orang yang ada pasangan yang sah. Isteri dah ada suami, suami dah ada isteri, tapi cari lain. Jumpa lagi tarik lidah gunting elok, tarik lidah gunting elok. Ni orang apa? Ni orang yang suka mengadu domba, banyak mengumpat. Dan satu lagi bahaya untuk geng-geng kita ni ialah yang suka menasihatkan kebaikan untuk orang lain, tapi orang lain dapat manfaat, diri sendiri tak amal pun. Dia suruh orang je, kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni, dia tak buat pun. Ni pun sama. Satu lagi gambaran kuku-kuku tembaga duk cakar muka, duk cakar tubuh dia. Ni apa? Ni orang yang suka mendedahkan aib, menjatuhkan maruah orang lain. Banyak lagi, ada 13 gambaran yang Allah bagi. Gambaran-gambaran ni sebenarnya untuk membantu kita memahami selain daripada Al-Quran dan hadis yang dicerita. Yang sebelum ni kita tak ada gambaran, Rasulullah diperlihatkan sendiri balasan gambaran-gambaran tersebut. Yang sebelum ni duk baca Quran, duk baca hadis, siapa tak semayang lagu ni, siapa tak ni lagu ni, siapa tak ni lagu ni. Tapi kali ni Rasulullah diberi gambaran supaya gambaran ni dibawa balik pada kita. Tapi pernahkah tuan-tuan terfikir, walaupun gambaran ni Nabi dah cerita, hari ni ada orang semayang, ada orang puasa, tapi dia masih tak tutup aurat. Ada atau tidak? Dia semayang, dia puasa, tapi tak tutup aurat. Ada. Dia semayang, dia puasa, tapi duk tikam nombor ekor lagi. Ada ke tak? Ada. Dia semayang, dia puasa, duk minum arak lagi. Ada. Semayang, puasa, duk mengumpat orang lagi. Ada. Semayang, puasa, duk kata huduh, duk buka aib orang, duk jatuhkan maruah orang. Ada. Wah, sedangkan semayang dan puasa tu dua ibadat utama dah yang boleh mencegah kemungkaran, tapi tak mampu lagi nak dicegahkan oleh sebahagian diri manusia. Dan kita harus mengkoreksi kualiti sembahyang dan kualiti puasa kita. Sebab kedua-dua arahan tersebut, bahkan arahan yang penting, dimulakan dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu.
Hanya orang-orang yang benar-benar Islam lagi beriman barulah benar-benar dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan dan tuntutan-tuntutan perintah daripada Allah. Nak naik Mi'raj, pemahaman tentang langit. Dulu kita pernah tanya Tok Wan kita masa kecil kan, Tok Wan mana langit? Tok Wan kata apa? Lepas pada kemuncuk itulah langit. Tahu pokok kemuncuk? Kemuncuk tinggi mana? Tinggi itulah. Mana langit Tok Wan? Atas pada kemuncuk kok atas langit? Tok Wan bagi jawapan. Tapi hari ini langit mana? Hak naik Apollo, depa kata naik ke langit. Hak naik tu kata naik ke langit. Soyuz kata naik ke langit. Hak depa naik hak mana? Hak Nabi naik hak mana? Pemahaman ulama-ulama dulu tentang langit ada dua. Satu disebut langit asghar, langit kecil. Satu disebut langit akbar, langit besar. Langit asghar ialah 7 lapisan langit yang di bawah atmosfera kita. Yang kita belajar sains itulah 3/4, 3/5 lapisan-lapisan yang disebut troposfera, stratosfera, ozonosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, exosfera. Itulah fera-fera, hak 7 lapisan bawah atmosfera. Hak akbar itulah yang ada langit pertama, langit kedua sampailah Sidratul Muntaha. Yang mana langit pertama Rasulullah bertemu dengan siapa? Nabi Allah Adam. Langit kedua 2 orang Nabi yang tak kahwin, sepupu dengan anak sepupu, anak sepupu pula, pak sepupu dengan anak sepupu. Siapa? Yahya wa Isa. Yahya tu pak sepupu, Isa tu anak sepupu. Sebab apa? Sebab Yahya dengan Maryam sepupu. Yahya dengan Maryam sepupu. Yahya anak siapa? Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Maryam anak kepada Imran. Hak surah yang ketiga tu, surah Ali Imran, ahli keluarga Imran. Imran tu bapa Maryam. Yang jadi adik-beradiknya ialah isteri Nabi Zakaria tu kakak, isteri Imran tu adik. 2 orang perempuan, satu kakak, satu adik. Kakak kahwin dengan Nabi Zakaria, Imran kahwin dengan hak adik. Jadi anak Imran dengan hak adik Maryam, Zakaria dengan hak sulung Yahya. Yahya dengan Maryam sepupu. Maryam anak dia Nabi Isa. Jadi Nabi Isa anak sepupu Yahya. Yahya pak sepupu Nabi Allah Isa. Yahya dibunuh sebelum kahwin. Isa nak dibunuh, nak difitnah, tapi Allah angkat dia. Wallahu alam bila Allah akan turunkan kembali. Langit ketiga jumpa Nabi handsome Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi yang create pyramid, the first pyramid in the world, Nabi Allah. Bila sebut pyramid terus Nabi Musa teringat kat Firaun. The first Nabi Allah Idris alaihis. Nabi Allah Idris alaihis salam. Yang kelima adik-beradik Nabi Musa. Siapa adik-beradik Nabi Musa? Nabi Allah Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim sedang bersandar di dinding ataupun tiang Baitul Ma'mur. Dan di sinilah Nabi melihat 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari dan mereka tak keluar lagi. Boleh bayang tak? Ada satu tempat nama Baitul Ma'mur, dan tempat ni kalau kita tarik ke bawah dia sama dengan kedudukan Kaabah. Kalau kita untuk manusia Kaabah, kalau untuk malaikat Baitul Ma'mur. Dan Nabi tengok 70,000 sehari masuk tak keluar. Esok 70,000 tak keluar. Lusa 70,000 tak keluar. Sejak dia diciptakan sampailah hari kiamat agak-agak boleh nilai tak jumlah? Tak mampu. Ini menunjukkan jumlah malaikat tu jauh lebih banyak daripada jin iblis, jauh lebih banyak daripada manusia. Lepas itulah ke Sidratul Muntaha. Inilah limitation, tempat terakhir yang Jibril boleh pergi.
Sekuat Jibril, setinggi ilmu Jibril, ada hak dia sini. Jibril saya sebut, kalau dia lebih pada hak ni, apa akan jadi? Ini hak kamu Muhammad, naiklah. Nabi Muhammad bertemu dengan Rabbul Arba, wajibul wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kata Nabi bertemu dengan Allah di situ, adakah Allah duduk di situ? Adakah Allah duduk di situ? Adakah itu tempat Allah? Kalau begitu, bagaimana pertemuan Musa dengan Allah di atas Bukit Tur Sina? Adakah Allah duduk di Bukit Tur Sina? Adakah Allah duduk di situ? Tidak. Nak bagi pemahaman mudah ialah, anda tengok tak sistem hari ini. Contoh, ada seorang tu nak menjalani satu peperiksaan. Bos utama dia nak menjalani peperiksaan duduk Amerika. Ketua programmer tu duduk Amerika. Tapi kita nak masuk salah satu dia punya peperiksaan tu duduk Kuala Lumpur je. Kita pun akan download di sini. Bila download, keluarlah muka kawan tu. Kawan tu duduk mana sebenarnya? Amerika tu, tapi duduk depan kita. Okey, soalan yang pertama dia kata, siapakah tentang? Okey, soalan pertama. Soalan yang kedua, benda ni berlaku di mana? Kuala Lumpur. Adakah bila kita duduk Kuala Lumpur, aku tahulah bos dia tu duduk Kuala Lumpur? Betul atau salah jawapan kita? Pasal apa kamu kata duduk? Baru tadi aku duduk communication dengan dia. Salah kalau kita kata duduk Kuala Lumpur. Lepas tu kawan tu download di India, dia pun duduk di India. Aku download tu, aku tengok dengan dia, aku duduk di India. Tu kata India, dia kata hak sebenarnya di mana? Hak betul-betul tuan di mana? Masa Tur Sina, download Tur Sina. Masa sini, download Tur Sina. Inilah disebut yang sebenar Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kalau benar-benar ingin memahami yang Allah nak bagi tahu, daripada sebesar-besar arasy sampailah sekecil-kecil makhluk, semuanya berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besar arasy makhluk dia sampai hak sekecil. Di sini kita dapat gambaran semua tak akan terlepas daripada penguasaan Allah. Tengok sistem security. Security cukup ketat. Bila masa Nabi nak naik ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit tanya atau tidak Jibril, siapa orang yang kamu bawa? Malaikat tanya ke pakai lepas terus? Malaikat tanya ke pakai lepas? Oh, Jibril, naiklah. VIP terbesar yang di Petuang Agung. Kita nak buat majlis dalam masjid ni. Orang yang mengurus seperti AJK Masjid akan bagi tahu, Tok Imam hak nak mari Agung ni. Pak Gad ingat nombor kereta Agung hak dia bagi kat kita VIP 763 tu. Pak Gad bagi tahu, catering bagi tahu Agung. Jadi Pak Gad mari, oh kereta Agung buka, tahu dah. Tapi hak ni tanya, siapa yang kamu bawa? Nampak tak dia punya security? Inilah Muhammad. Adakah dia diutuskan? Tanya lagi. Benar, dia yang diutuskan. Baru buka. Agak-agak Apollo lepas dah kawasan ni? Pertanyaan, Apollo agak-agak lepas? Sorry lah. Dan ini cukup dikenali, setiap ruang langit ada kepakaran masing-masing yang Allah letak. Bila kita baca hadis tentang keburukan-keburukan amalan manusia kan, bila naiknya Mi'raj ruh kita, malaikat penjaga langit pertama akan mempersoalkan tentang apa? Takabur kan. Maksudnya dia cukup fasih, dia cukup punyai otoriti tentang takabur. Hang nak tusuk macam mana pun, nak sembunyi macam mana pun, aku boleh tahu. Tak payah, empat balik amalan dia ke bumi. Lepas hak takabur, alhamdulillah tak ada takabur. Naik langit kedua, ada pula hak riak. Hang jangan bohong, hang jangan buat apa kami, jangan peleceh apa, ada lagi riak. Empat amalan dia ke bumi. Nak lepas 7-7 sebelum Mi'raj benar-benar pada Allah, senang ke susah tuan-tuan? Susah. Selagi ada takabur, selagi ada riak, selagi ada sum'ah, selagi ada benda-benda yang tercela, susah nak melepasi. Setiap pintu langit yang disediakan oleh Allah
adalah security yang cukup mahir dengan ilmu masing-masing. Agak-agak kita takabur ni pun tak berapa dah tak? Tuan-tuan taklah saya. Hak kita ni hak takabur tak berapa nak lepas dah. Apatah lagi kalau lepas tu hak riak pula, lepas tu hak sum'ah pula, lepas tu hak dosa lain pula. Inilah Mi'raj. Jadi rumusan malam ni nak bagi senang. Perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi adalah perumpamaan perjalanan kita seorang manusia. Siapa yang nak berjalan pada Allah sebagaimana yang saya sebut, selain daripada bawa zahir yang bersih, dalam ni kita perlu isi dengan hikmah, kena ada ilmu, kena ada iman untuk berjalan pada Allah. Dan burak yang laju itu adalah amalan-amalan soleh anda. Yang kita nak tunggang untuk kita bergerak laju tak ada lain amalan-amalan soleh kita. Tetapi amalan-amalan soleh yang laju ini pasti di pertengahan jalan akan cuba dihadang. Dalam kes ni ada suara di sebelah kanan. Siapa suara tu? Bila dipertanyakan kepada Jibril, ini adalah propagandis Yahudi. Ada suara di sebelah kiri. Bila dipertanyakan kepada Jibril, ini adalah provokasi Nasrani. Dan di pertengahan jalan ada jin ifrit yang siap bawa jamung untuk halang perjalanan Nabi. Diajarkan doa lalu rebah tersungkur ifrit tersebut. Dan juga di pertengahan jalan disapa oleh wanita tua. Itulah dunia dan umur dunia. Perjalanan walaupun lancar, amalan soleh, ingat keyahudian akan datang, kenasranian akan datang, jin iblis ifrit akan datang, dunia akan mengacau. Lepas ni, lepaslah kita. Lepas ni, itulah destinasi terakhir yang kita nak bawa bersama amalan. Apa dia? Tempat terakhir kita, masjid. Lepas kita dimandikan, lepas kita dikafankan, kita akan dibawa, inilah tempat terakhir. Orang akan sembahyangkan kita. Jasad akan menuju kepada lubang liang lahat, lubang kubur. Roh kita akan pergi mana? Roh kita akan Mi'raj. Sama seperti yang Rasulullah tunjuk. Mi'raj ni macam tadilah. Lepas tak lepas je lah. Lepas, alhamdulillah. Tak lepas, itu habuan masing-masing.